Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pengurusi majlis yang dihormati pimpinan Dewan Muslimat PAS Terengganu, Tuan Muslimah, Kak Mas, Zawat Pasangkel, Saudara Mak, dan seterusnya semua peserta yang dapat hadir dalam program kegiatan hari ini. Ambil dimaklum oleh sudah lama kita fokus kepada beberapa tips-tips bagaimana kita nak menjadikan media sosial kita ni ada maknanya cukup garang, cukup masanya, manisnya, tanpa ajinomoto lah. Ajinomoto ni tak baik untuk kesihatan. Semasa retreat PAS Pusat di Langkawi beberapa bulan lepas, dalam subtopik media sosial, di antara yang menjadi penanda aras ialah page dan media sosial Esko Pertanian Negeri Terengganu atas beberapa poin penting. Yang pertama, tidak terlalu berpolitik. Yang kedua, kandungan yang ringkas, bahasa yang mudah dan difahami oleh semua kelompok pembaca. Kemudian yang ketiga, ada unsur-unsur humor, unsur-unsur jenaka. Tengah hari ni hamba nak kongsi beberapa tips bagaimana kita nak menjadikan media sosial kita, sama ada page, FB, Instagram, TikTok, tak berapa nak dah kita ikut banyak sangat, menarik dan di follow oleh ramai pembaca. Yang pertama, kita jangan sekali-kali jadikan media sosial kita ni sebagai diary peribadi. Pagi ni saya minum kopi di kedai kopi. Pukul 10 saya rasmikan Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladan Negeri Terengganu. Pukul 12 saya menyampaikan ceramah di program Muslimat di Kuala Ibat. Pukul 3 saya pergi makan kenduri. Pukul 5 saya main bola dengan anak-anak muda di padang bola. Maghrib saya menyampaikan kuliah maghrib di masjid sekian-sekian. Lepas tu, lepas maghrib saya minum kopi lagi dengan anak muda. Lepas tu saya tidur. Kita bukanlah somebody sehingga orang nak tahu mana kita berada setiap detik dan waktu setiap hari. Tak ada apa pun kita ni, siapa orang nak ikut. Jadi sesiapa yang menjadikan media sosialnya sebagai diary peribadi, acu tengok berapa ramai yang like. Kalau sampai 20 tu ramai dah. Kadang-kadang tu duk main kesal je, sebab dia tidak ada sesuatu yang menarik. Dia biar ada suatu unsur berita. Macam kita wakil rakyat ni melawat orang mati, ziarah orang sakit, pergi kenduri ni, kerja wakil rakyat jak daripada azali lah kita. Dia tak ada sebarang unsur berita. Macamlah kita sebut, kalau kucing kejar tikus, itu bukan berita. Tapi kalau tikus kejar kucing, boleh jadi berita. Sebab berita ni
Dalam bahasa Inggerisnya news. News ni dia berasal daripada perkataan new, maknanya sesuatu yang baru. Kalau benda yang dah berulang-ulang setiap hari, itu bukanlah berita dengan erti dan kata makna news. Okay. Baik. Yang kedua, saya pesan kepada ramai kawan-kawan, elakkan daripada guna perkataan yang menggambarkan kita ni perasan dan syok sendiri dengan diri kita sendiri. Contohnya, walau dalam kesibukan saya masih berkesempatan minum kopi pagi ni. Lepas minum kopi saya bergegas hadir ke program. Lepas hadir program saya tak sempat nak mandi, pergi pula. Ini perkataan-perkataan yang menggambarkan kita syok sendiri tapi digunakan secara meluas. Cuba perhati. Banyak page-page FB pimpinan yang menggunakan frasa-frasa ni. Saya dalam kesibukan, saya masih berkesempatan, saya bergegas hadir, saya meluangkan masa. Perkataan-perkataan ni haramkan sama sekali dalam page dan media sosial kita, sebab bila orang tengok, orang Jambi kata lugat. Orang lain kata, tak tahulah lagu mana. Kalau orang Jambi kata, kita rasa loyo, lugat. Okey. Itu elakkan. Orang marah kata apa mah? Lugat juga. Sama lah kira. Okey. Baik. Yang ketiga, kita kena kreatif untuk nak memaparkan peristiwa di sebalik gambar dan foto. Okey. Dia mungkin hanya sekeping gambar, sekeping gambar, tapi kadang-kadang dia boleh menyentuh hati. Kita pergi Sepita Jetih, tengok ada dua orang kakak di wakaf nunggu depan wak tu. Dia pegang beg warna hijau. Adalah gambar hamba Allah seorang di beg warna hijau tu. Okay. Caption yang ditulis, bila kita post gambar tu, tak sampai sebaris pun. Tapi tengok like 3,000 lebih mana. Maknanya dia suatu gambar yang menyentuh. Saya nampak dah tadi duduk dalam majlis dengan MB, duduk cakap-cakap dengan MB, nampak ada pegawai media ambil gambar. Saya nampak dah apa yang saya nak tulis. MB basic tahun depan insya-Allah bajet pertanian akan meningkat berkali ganda. Maka gambar saya dengan MB tu saya akan tulis bisikan yang memberikan 1000 makna kepada warga tani. Jadi orang tengok sekadar gambar duk cakap, tapi di sebalik itu. Kalau sekadar kita nak beritahu saya berbincang dengan menteri besar, tak ada gapo. Di sebalik itu terutamanya apa-apa yang boleh memberikan manfaat kepada rakyat, maka dia akan attract ramai audiens untuk nak like dan mungkin akan share. Okay. Baik. Bila kita hadir program, hidayah memang dah dilatih. Gambar saya sekeping 2 cukup. Sebab bagi saya, page ni kita adalah ketua pengarang kepada akhbar kita sendiri. Ada akhbar daripada muka depan pas muka belakang dia bergambar ketua pengarang saja. Yang suka kau orang kalau buat kerja gitu. Sama juga bila kita hadir satu majlis, saya perhati ada orang gambar masa nak salah tangan kini sekeping, depan sikit lagi sekeping, depan sikit lagi sekeping, depan sikit lagi sekeping, pegang tangan sekeping, lepas pula sekeping, undur pula sekeping. Buat gapo benda ni semua? Berdoa orang panggil. Okay. Sekeping 2 nak menggambarkan suasana cukup, bakinya ialah gambar hadirin. Terutama bila kita hadir program-program di kampung, di pendalaman, gambar orang-orang tua ni yang diambil secara close up ni masuk dalam page kita. Memanglah Tok Wan dengan Tok Ki ni tak ada Facebook, cucu dia ada. Oh, gambar Tok Wan kita masuk page YB, besar bagi dia.
Dengan sendirinya kita dah menyentuh hati orang-orang tertentu. Ambil gambar biar kita boleh tengok setiap orang yang ada ni, kalau boleh secara close up, dan biarlah gambar yang bila tengok dia satu gambar yang berbicara. Gambar yang berbicara ni payah nak tafsir. Orang kelis dia tahu. Macam kita tengok orang buat design kan. Ada orang buat design ni nampak kerasan. Ada orang buat design nampak lembut dan berbicara design dia. Lagu mana nak tafsir, waktu abstrak. Tapi kita tengok, kita tahu ini gambar yang berbicara kan. Baik. Jadi cukuplah masuk gambar kita banyak-banyak, sekeping dua cukup, biar gambar orang lain. Sebab hak kita naknya ialah kita nak tarik orang. Mungkin nak tarik orang, mungkin nak tarik mereka yang ada hubungan kekeluargaan. Bila kita post gambar, saya biasa ada masa saya cek ramai anak cucu yang share gambar tok kita, gambar ayah kita masuk. Maknanya kita dah letak satu ikatan dengan dia. Baik. Yang seterusnya, memang kualiti ni dia tak datang dengan percuma. Kita perlu sanggup untuk memperuntukkan sejumlah belanja. Hidayah galah dengan dalam bil dia tu belah ribu. Barulah kita dapat satu hasil yang kita nak. Makna kalau tanpa kita sanggup memperuntukkan sejumlah belanja, kita akan dapat sepadan dengan apa yang kita peruntukkan. Dan adalah satu kekurangan kalau sekiranya masih ada lagi pegawai media yang ambil gambar dengan telefon. Sekalipun iPhone, dia tidak akan menyamai gambar daripada gambar satu. Kemudian jangan sayang untuk atas pegawai media kita khusus. Kembangkan ilmu, terutama berkaitan dengan editing. Bagaimana gambar-gambar ni nak diedit supaya dia jadi comel. Sebab bila ambil gambar tu, dia tak akan menghasilkan satu impak yang betul-betul hidup lagi, kecuali bila melalui proses editing yang betul. Okey, baik. Yang seterusnya, biasa kalau hantar gambar, hantar apa? Paling mudah kali WhatsApp dah. Tahu tak bila WhatsApp tu berapa megapiksel yang tinggal? Tak sampai mega dah. Dia tinggal piksel-piksel saja. Jadi sayang kalau kita ambil gambar yang beresolusi tinggi, akhirnya medium kita transfer gambar silap, yang menyebabkan resolusi dia jatuh mendadak. Dan medium untuk transfer gambar ni yang paling mudah sekali Telegram, nampak. Telegram akan mengekalkan resolusi gambar tu pada resolusi asal, dan bila kita post dalam FB ataupun kita buat poster ataupun kita buat apa, dia nampak gambar tu tupak. Dia tak jadi pecah kerana resolusi dia masih tinggi. Hak biasa-biasa orang share dalam grup WhatsApp sekadar nak tengok tu okey, tapi untuk kita nak jadikan sebagai bahan sebaran, elakkan daripada guna WhatsApp sebagai medium untuk transfer gambar. Baik. Yang ketujuh, biasanya rakyat kurang berminat untuk nak tengok gambar pemimpin bermesyuarat ataupun duduk di pejabat. Jadi kalau siapa yang kegemaran dia masuk gambar mesyuarat, acuh perhati dari segi lain. Sebab bagi rakyat tak penting berapa kali seorang pemimpin tu bermesyuarat setiap hari. Yang rakyat nak ialah hasil daripada mesyuarat. Kalau kita masuk gambar 5 kali mesyuarat sehari pun, kalau tak ada hasil, dia tidak akan berjaya untuk nak sentuh hati rakyat. Kadang-kadang kena masuk juga. Takut orang tanya, Esko ni tak aja masuk jabat, kenapa duk main kot dalam baru seumur. Kena masuk juga jarang-jarang sekali. Tapi jangan jadi satu amalan kita setiap hari kita masuk gambar mesyuarat. Mesyuarat tidak ada apa-apa makna bagi. Setengah-setengah tu masuk gambar mesyuarat, siap dengan agenda mesyuarat dalam Facebook. Belajar mana dapat agenda mesyuarat boleh sebar dalam Facebook kan? Jarang-jarang sekali boleh. Yang rakyat nak sekarang ni ialah apa yang kita buat yang ada ikatan dengan mereka, bukan dalam dunia dan kehidupan kita sendiri kan? Okey, yang seterusnya ada page yang ada admin kan, ada page yang tulis sendiri okay? Kalau page Exco Pertanian, admin dia ialah kau tengah pegang copong ni. Saya tak ada admin.
Pegawai media cuma ambil gambar, cuma ada cara bagaimana kita nak supaya posting kita tu cepat. Kuncinya kena rajin buat homework. Contohnya pukul 10 tadi kita ada perasmian Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladan Negeri. Malam tu saya akan buat homework, apa fakta dia, angka dia semua sekali. Kemudian kita tulis beberapa baris. Dan kadang-kadang apa yang ditulis ni akan menjadi poin untuk ucapan dalam majlis tu. Ready dah dalam note. Tinggal lagi Hidayah ambil gambar, naik atas kereta dia akan proses gambar. Kadang-kadang tak ada siapa ke tempat program yang kedua, gambar tu telah siap dan boleh dipostkan. Jadi kita masuk program ni, program pertama tadi siap post dah. Kemudian turun daripada program ni, kita dah ada dah maklumat, dah siap tak tulis dah 4-5 baris. Sebab yang kita perlu sekarang ni untuk posting dalam media sosial, saya nampak paling panjang pun yang orang akan tekan ritmo sekali. Kecuali bagi penulis-penulis yang memang dah famous, yang orang akan tekan walaupun 4-5 kali ritmo, orang akan baca sampai habis. Tapi orang biasa-biasa sekali je. Kalau tulis berjela tu, soheh orang tak baca. Kalau ada tajuk, orang baca tajuk. Saya tak letak tajuk supaya orang tak baca tajuk. Okay. Sekali je. Sebab nama dia media sosial. Media sosial ni ada tempat orang malas baca. Kalau orang rajin baca, dia akan baca kitab. Dia tak baca media sosial. Jadi kita jangan estimate orang baca media sosial ni macam baca kitab. Maknanya sasaran kita tu salah. Satu-satu kadang-kadang ada 4-5 program yang kita hadiri. Bukan setakat atas darat, pas ke pulau, pas ke dalam laut, pas ke atas bukit, pas ke dalam kolam, pas ke dalam sungai. Penyesuaian masa dia perlu supaya posting kita tu dia tak jadi setambung. Contohnya sampai petang habis semua program baru kita posting setambung ni mari. Dia tak jadi nampak turutan pergerakan kita seharian. Jadi bila kita posting secara berturutan, tanpa kita perlu beritahu orang kita bergegah, kita meluangkan masa dalam kesibukan, orang nampak pergerakan kita tanpa kita perlu bagi tahu. Kadang-kadang kita nak bagi tahu bahawa kita sibuk, nak royak pada rakyat kita banyak kerja, lalu kita menggunakan perkataan-perkataan yang hamba sebut yang menyebabkan orang rasa lugar tadi. Okey, baik. Satu lagi sasaran kita, bila nama media sosial, sasaran kita ialah audien umum. Biarlah apa yang kita tulis tu, orang atas tak rasa lekeh, orang bawah baca, faham. Maknanya duduk tengah-tengah. Mana follower kita tu, pensyarah universiti, profesor pun baca, orang kampung baca pun boleh faham. Orang pertengahan baca pun boleh faham. Duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Lagu mana bahasa, dia tak perlu standard. Kalau ada kawan-kawan cikgu-cikgu, adalah WhatsApp, PN, suruh betul ejaan dan sebagainya. Hamba kata, hamba bukan jawab soalan bahasa Malaysia dalam peperiksaan SPN. Kita cuma tulis media sosial. Kadang-kadang bahasa percakapan orang ramai yang kita guna. Mungkin dia tidak betul dari segi ejaan bahasa Malaysia. Betul sebab kita bukan nak jawab SPN bahasa Malaysia. Kita nak berinteraksi dengan orang, maka bercakaplah dengan bahasa sebagaimana orang duduk di depan kita. Ini nama media sosial. Jadi kalau cikgu-cikgu BN nak tulis betul, kita terima kasih banyaklah. Tapi kita tak betul lah duduk lagu tu lah. Sebab bukan matlamat kita nak tulis buku ataupun nak tulis satu karangan yang cikgu bahasa Malaysia nak beri markah. Okey, baik. Saya perhatikan di antara page FB ataupun apa saja media sosial yang ada tuan. Ada tuan ni maknanya page Amal, page kakak Tuan Roslina, page Ajah Maznah. Dia akan lebih diminati daripada page Dewan Muslimat PAS Kuala Terengganu. Sebab apa saya kata gitu? Sebab netizen ni, audien dia nak berinteraksi dengan orang, bukan dia nak berinteraksi dengan organisasi. Jadi kalau page ni atas nama orang, walaupun menggunakan khidmat admin untuk isi dia, hakikatnya bagi pembaca, dia sedang berinteraksi dengan tuan page, dengan tuan FB tu. Jadi beringatlah bagi admin, kalau puji masuk bakul lebih-lebih pun pimpinan yang dia jaga, bagi pembaca yang menulis tu ialah tuan tu sendiri. Saya perhati admin banyak akak terlalu tinggi
tuan page ataupun pimpinan yang dia jaga. Sedangkan bagi audien bukan admin yang tulis. Bagi audien yang tulis itulah tuan page. Maka jadilah dia istilah masuk list tekan sendiri. Okey. Dan dengan sendirinya sekali lagi orang akan rasa logat. Okay. Baik. Dan kita kena jaga image media sosial kita ni daripada gangguan-gangguan. Kita kena faham pihak lawan kita ni mereka ada cybertroopers yang memang ditugaskan untuk mengganggu dan mengalihkan tumpuan pembaca dengan komen-komen yang tak sepatutnya. Kita tengok macam berturut-turut komen. Sebenarnya awak-awak ni seorang tu jaga 450 akaun. Seorang je sebenarnya hak tukang komen. Jadi kita kena bersihkan. Hak ni tak sedap mikir 3-4 kali ya. Block and delete. Tak usah mikir banyak sebab dia tidak ada apa-apa matlamat masuk dalam media sosial kita kecuali nak buat kucat. Maka buat kucat ni kena perambak. Perambak dia mudah je. Delete and block. Barulah orang lain yang nak baca tu tidak terganggu. Kadang-kadang kita post satu benda penting yang sepatutnya jadi tumpuan tapi orang masuk kerja duk jawab komen dia je. Jadi dia jadi tidak ada fokus. Ni kena jaga terutamanya bagi yang jaga page pimpinan. Jangan biarkan page kita ni macam rumah tak ada pintu, ikut orang boleh masuk. Kita kena jaga nama baik, jaga image, jaga kredibiliti pimpinan kita dan jangan biarkan unsur-unsur pengucar dan cybertrooper yang tak ada apa-apa matlamat ni masuk buat kucar. Kena jaga. Saya perhati ada orang lock pimpinan kita mungkin post benda comel tapi bila kita lock akhirnya dia jadi perhatian orang teralih dan kadang-kadang dia boleh memberikan persepsi. Baik. Satu lagi untuk nak menampakkan kita mesra, bagaimana cara kita membahasakan diri dengan orang. Perhatikan, ada orang bahasakan diri dia walaupun mungkin admin dia yang tulis yang berhormat Datuk pagi ni menghadiri program minum kopi di kedai kopi. Admin yang tulis. Tapi page tu nama personal. Bagi kita yang baca siapa yang tulis? Tuan tak? Tuan ke admin? Tuan. Okay? Jadi bila tuan sendiri membahasakan diri dia yang berhormat Datuk, lagu mana kita berasa? Oh ilih dia. Jadi kita rasa kurang mesra sebab dia ada letak satu gap tahap dia ni satu level ataupun 2-3 level di atas daripada pembaca dengan membahasakan diri dia dengan panggilan yang begitu terhormat sekali. Amba suka bahasakan diri sebagai Pak Cik je. Kita letak diri kita sama dengan orang. Dan jadi satu trendy, maknanya orang sebut YB Pak Cik dia dekat, kita rasa dekat. Jadi jangan sekali-kali bahasakan. Ada saya tengok orang membahasakan diri dia sebagai ustaz, ada orang membahasakan diri dia sebagai datuk, dia bahasakan diri dia sebagai datuk. Ada orang membahasakan diri dia sebagai doktor, terpulang pada masing-masing. Tapi akhirnya pembaca yang akan menilai sama ada orang ini setara mana. Okay. Baik. Seterusnya, cuba elakkan gambar-gambar yang menjadi fatal mistake, kesalahan yang boleh membunuh. Kita kadang-kadang tak perhati benda-benda ni kecil je. Di antaranya yang berperhati fatal mistake ni, pimpinan jalan ada orang tolong pegang payung, pegawai media tak kat gambar. Ini fatal mistake. Kalau pun ada orang nak payung tak usah takat gambar. Kalau nak takat gambar biar dia pegang sendiri payung. Okay. Hatta kan semudah pimpinan masuk dalam air banjir sising kaki seluar. Semudah itu pun orang akan kata kalau takut luar basah baik duduk rumah. Tak sama lagi. Apatah lagi kalau pimpinan duduk atas buk, orang bawa mengarung air sekat pinggan tarik buk. Ni bukan setakat fatal mistake. Mati keras kejung terus. Kena beringat dengan benda-benda yang menjadi sensitiviti. Sensitiviti masyarakat kita terutamanya bila melibatkan pimpinan.
Dan kadang-kadang benda ni rutin. Orang payung musim hujan biasa, sising kaki seluar biasa, dia bagi sumbangan, pimpin ada atas buk kali dengan beras barang-barang, orang bau je tarik buk, air sekat pinggan. Jangan buat gini. Kalau dia nak tarik, tak usah takat gambar. Okay. Kalau nak takat gambar, biar dia turun ngarung sendiri. Barulah dia ada sentuhan kepada pembaca. Dan kisah-kisah di sebalik gambar sekarang ni, orang dah tak berapa suka baca, sebab tu kadang-kadang video lebih menarik. Cuma bila kita post video dalam satu posting, jangan post lebih daripada satu. Maknanya saja. Kalau kita post banyak video dalam satu posting, kita akan tak dapat perhatian. Setengah video tak ada lah, post gambar pun jangan terlalu banyak. Terlalu banyak gambar-gambar ulangan yang bila orang tengok, dia gambar yang berulang. Macam saya wayak tadi lah, gambar salah jarak tangan sini, pas sini, pas ke depan sikit, dia tidak ada makna. Waktu nebeng dan berdoa namanya. Jadi pandai-pandailah kita dalam memanfaatkan media sosial ni untuk sebaiknya. Nampak sekarang ni, trend sekarang ni, akhbar cetak dah berada di zaman suram. Bukan setakat akhbar harakah kita, malah hampir semua akhbar cetak ni dah melalui zaman penurunan, disebabkan oleh maklumat ni di hujung jari. Semua orang dapat di hujung jari. Dan inilah yang perlu kita bentuk, sebab pengundi kita sekarang ni ialah pengundi yang menghakimi atas apa yang ada atas paparan skrin. Terutamanya generasi bawah 25 sehingga 18, yang saya istilahkan sebagai pengundi yang nak mengundi untuk pertama kali. Saya baru selesai turun 9 UDN dalam dong saya. Di antara yang saya cek ialah culaan untuk pengundi umur 18 sehingga 25. Bagaimana kecenderungan mereka. Setakat ni nampak alhamdulillah. Maknanya cula-cula di UDN tu 9 UDN dalam dong saya, walaupun di peti undi yang kita tak kuat, majoriti tu berada di pihak kita. Jadi kita berasa macam tak bimbang sangatlah. Sebab kebimbangan kita ialah pengundi yang masih minta piti ngemuk ni. Yang umur 18, 19, 20 yang belum boleh berdikari. Yang ni terlalu rapuh. Tapi walaupun terlalu rapuh, mereka pun ada dirian, ada pandangan, ada perkembangan yang mereka ikut, terutamanya apa yang ada depan skrin. Apa yang ada depan skrin. Jadi pandai-pandai kita nak memanfaatkan skrin yang kita ada ni untuk kita nak sebarkan perkara-perkara yang baik. Okay. Takat tu dulu Kak Mas dah. Banyaklah. Ke ada nak tanya? Boleh tanya. Okey. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Puan Rosmi Hasan dari Dodo Gading. Saya adalah pengikut FB dan juga TikTok Kok Cik. Cumanya saya tertarik caption yang YB hasilkan begitu spontan dan simple. Dan bagaimana, soalan saya, bagaimana idea itu boleh tercetus berbanding kalian masing-masing ni yang kata bagai nak pecah kepala mikir apa caption yang perlu dihasilkan, ada mendapat orang kata like, komen dan share yang begitu memberasakan. Wallahualam. Kalau nak kata ada tips tertentu, macam tak ada juga. Tapi kalau saya tak ada program dalam sehari, memang tak ada benda nak tulis. Sebenarnya bila kita bergerak, kita berada bersama dengan masyarakat, dan kita jadi sebahagian daripada mereka, idea-idea caption tu akan mari. Memang kalau duduk cokoh dalam pejabat atas kursi, ngadak komputer, ngadak laptop, tak mari mana caption tu.
Sebab tu biasakan kita tulis semasa kita masih berada di lapangan. Jangan bila kelik duk atas katil, batas tepi baru nak tulis, dia tidak akan mari idea-idea tu. Okay. Itulah kalau nak tanya apa rahsia, tulis ketika kita berada di lapangan, sebab kita menjiwai suasana yang kita sedang duduk masa tu. Sila, kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita hari ini adalah awak nak tanya ke nak kata ke nak kongsi. Okay. Saya pernah lalu satu perjalanan musim tak terlepas doktor. Ya, mesti angkat, tak terlepas. mesti ribut lah. Mesti ribut. Okey. Lepas tu apa yang kita tengok tak ribut tu kejahatan. Okey. Jalan tu jalan yang panjang, kereta tu kelihatan besar kita. Okey. Orang dekat di YP tengok. Lepas tu mandi lagu tambah. Naik YP. YP pun naik. Okey. Ukur rasa ternyata esok tu kita bukan kata tu YP ni. Okey. Ada lah YP. Okey. Yang kita tengok. Okey. Ukur tak nampak. Tapi kok dibuang kereta yang lalu, nampak YP tu duduk saja terlembut daripada kaki. Seperti gambar tu yang dia ambil. Okey. Satu lagi. Okey, faham dah. Okey. Satu, Okey. dalam ni kita program ke betul-betul. Yang kedua, kita dalam manifesto kita tu bayar awak lah. Ketiga percuma kan. Okey. Satu ada macam kata YP tak siap. Ni waktu break. Ada di kalangan YP tu kalau YP baru tu break buat specialist. Waktu saya rasa tak boleh ikut diwawakan kepada pembaca dalam Facebook ataupun media sosial. Okey. Saya tinggal poin tadi. Poinnya ialah apa yang kita nak paparkan ni jangan dalam bentuk posting ataupun lakonan. Contohnya kita pergi bagi barang kepada penerima. Okay. Kalau kita ulur tangan, muka kita kelih ke depan, kawan ni pun kelih ke depan, comel tak gambar tu? Tak comel. Okay. Okay. Dia tidak perlu posting. Sebab tu pegawai media saya dilatih ambil gambar pada waktu yang tepat tanpa YB perlu berlakon. Maknanya Allah ambil. Dan kadang-kadang sekeping gambar yang kita pandang penerima kita dan penerima kita pandang kita, ini adalah gambar yang berbicara, bukan gambar yang posting. Ini pergi melawat banjir, air kat dada, dah lagi buka banner tak kat gambar. Buka banner gambar dalam air banjir adalah fatal mistake. Orang tengah bencana, kita pergi posting dalam air banjir. Termasuk juga bila kita menghadiri majlis-majlis penyampaian apa-apa benda atas petas sekalipun, kalau nak gambar tu ada kualiti, jangan posting. Allah ambil. Allah kalau kita boleh tegur sepatah dua penerima tanya khabar dia, maknanya ada, orang panggil ada interaksi, hak tu lebih hidup dan lebih berbicara daripada Allah tangan pegang mata paling ke depan. Okey. Dan learning mata telinga ni banyak. Sebab tu jangan berlakon. Takut sikit lagi ada salah seorang hak lalu macam kakak sebut tadi tu. Dia masuk pula dalam Facebook, dia kata aku lalu tadi nampak YB duk cegak je. Tunggu judul kamera mari baru naik kata. Paku lah, sebatang paku lepas tu turun, tapi waktu duk geger, jangan gitu.
Mana kalau kita buat, biar kita buat dengan betul. Memang bukan kerja YB bawa kereta gala, bukan kerja YB bawa mesin rupuk, bukan kerja YB bawa cash, bukan kerja YB cuci lokan, tapi keberadaan pimpinan bersama rakyat adalah satu nilai. Dan bila kita berada bersama rakyat, buat betul-betul. Mungkin satu lokan 200-300 meter tu bukan kita nak cuci siapa sudah, tapi kalau kita turun, kita cuci betul-betul. Kalau kita mesin rupuk betul-betul. Kalau nak paku atak, orang nak terbang ribut, paku betul-betul. Walaupun mungkin 10 keping atak, kita paku 2 keping. Berlakon. Takkan kita nak siap berlakon 10 keping, kita ada kerja lain. Tapi biar keberadaan. Kawan-kawan yang duduk di IPT, memang dia banyak tegur bila kita banyak turun padan. Dia kata bukan kerja YB semua ni. Pas ke dalam laut, pas ke dalam sungai, pas ke atas bukit. Kerja wakil rakyat ialah membuat dasar di Dewan Undangan Negeri. Saya kata awak mikir betul kalau awak duduk di UK. Bukan Ulu Kelang, United Kingdom. Awak betul. Sebab di sana ahli dewan ialah pembuat dasar. Kita kalau mikir ahli dewan ni sama dewan rakyat atau dewan negeri, pembuat dasar, dan kita tak turun ke bawah, jawabnya bukan setakat sepengah, dah habis sepengah apa. Kita kena faham realiti kita masyarakat, dan jangan sekali-kali berlakon. Ada orang yang air tahu dia duduk rendah supaya nampak dalam. Nak berlakon. Ada orang pernah kena. Hak kelakonnya tepi dia tu budak. Budak kat pinggan, dia orang tua kat dada. Jangan berlakon lagu tu. Kadang-kadang ada poin-poin yang orang ambil, dia boleh korek. Sekarang ni netizen dia cek belakang. Dia cek belakang. Dia tahu. Ingat kawan saya Datuk Seri Sanusi kena raptor dulu. Orang kecek. Ni kedai kereta dolik mana, restoran dolik mana, dia kecek belaka. Dan benda tu dia akan buat keluar. Jangan. Dan rekod dia tu dia boleh cari gambar lama, gambar baru, macam-macam. Okay. Bukan lagi kita duduk di zaman dunia kita saja, tapi orang perhati kita atas bawah, belakang, depan, kiri, kanan. Okay, baik. Isu sidang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Aslan Ismail dari Jemputan. Alhamdulillah banyak projek-projek tanian yang dijalankan oleh kerajaan negeri Terengganu. Tetapi saya pastikan di Johor Bahru sunyi daripada projek-projek tanian. Nanti boleh tak kami minta sikit bawa ke Johor Bahru? Okay. Kita ambil perhatian lah. Ada sebenarnya. Ada, tapi begitulah. Bila jadi ayah anak ramah ni kan. Saya sebut anak ramah tu sebab 70% daripada rakyat Terengganu ni berada dalam sektor pertanian, penternakan, perikanan. 70%, 10 orang, 7 orang. Dan portfolio pertanian ialah portfolio paling besar. Kita ada 33 jabatan dan agensi di bawah portfolio pertanian. Daripada 33 jabatan dan agensi, yang negeri hanyalah 2 sahaja, pertanian dengan veterina. Bakinya ialah jabatan persekutuan. Bagaimana kita nak bentuk satu gabungan kerja daripada atas bukit sampai ke dalam laut, bukan setakat dalam laut, dasar laut sahabat. Dengan bajet yang agak terhad. Okay, muslimat. Sebab tu saya sebut MP janji nak naik bajet tadi. Sebenarnya bajet pertanian ni hanyalah 6.7 juta sahaja setahun. 6.7 juta kita kena bagi dengan 3 sektor utama, pertanian, penternakan, perikanan. Dapat 2 juta lebih kan sejabatan. Bagi pula dengan 8 daerah, boleh berapa? Boleh 200,000 lebih. Itulah hakikat yang ada. Tapi dah nampak tim pertanian dok berhenti-berhenti kerja. Ada pitih kita kerja cara ada pitih, tak ada pitih kita banyakkan dalam bentuk CSR. Dalam bentuk CSR yang menjimatkan belanja dan impak dia lebih besar. Dan satu lagi, kena kerik sikit lagi cari pitih ala kod MOF, Mafi, kod Putrajaya, kod Kuala Lumpur tu untuk nak buat balik ke rakyat kita. Dan alhamdulillah kita boleh gerak. Tahun lepas, tahun 2021, kita menyempurnakan 94 program dalam keadaan PKP. Walaupun dalam keadaan sekatan, halangan, pandemik,
kita boleh buat sampai 94 program dan menyiapkan 45 projek. PT tak ada, macam Amber sebut tadi lah, kena pergi cari rata-rata lah. Dan bila kita cari, tak dapat sikit pun dapat banyak, insyaAllah. Akhirnya bila Kerajaan Persekutuan melancarkan dasar agro makanan negara, bila berlaku krisis makanan pada tahun 2022 tahun lepas, dalam mesyuarat untuk nak finalize dasar agro komoditi negara ni yang menghimpunkan menteri-menteri, menteri besar, dia cadangkan dalam 7 langkah yang perlu diambil oleh kerajaan negeri supaya dilaksanakan bagi mempertingkatkan pengeluaran makanan negeri dan negara. 7 langkah tu sebenarnya koyok tepek ambil plan strategik pertanian Terengganu 2019-2023. Tiru hak kita. Mana kita dah lancar plan strategik pertanian 2019, Persekutuan baru buat dasar agro community 2022, hak buat tu pun ambil hak kita. Dan benda ni saya sebut dalam Dewan Undangan Negeri. Dah ada dalam Hansard Dewan. Dah tak ada bantahan daripada MAFI. Memang dia ambil hak kita sungguh. Dalam masa PKP, bila kita dah programkan program-program ini kita nak buat, kita tetap akan buat dengan skala macam mana sekalipun yang dibenarkan dalam suasana PKP masa tu. Tak boleh beri pun kita buat pandu lalu. Contohnya saya letak lesen nelayan sampan, kita nak sesal lagu mana pun. Nak bagi bila sampai masanya. Sampai masa tak boleh beri pun. Kita buat pandu lalu, duduk mari dengan kereta dengan motor akan bagi-bagi kita. Lesen tetap kita kena bagi. Lada jatuh harga. Sampai petani pakai lok buruk pohon gitu je, pakai tak kutip terus. Akhirnya mereka habis modal, tak boleh nak pusing. Macam mana kita nak tolong? Kita nak bagi semula benih, racun, baja, plastik, semua kita nak bagi semula. Nak beri pun tak boleh. Buat pandu lalu. Mari dengan kereta je kita bagi-bagi kita. Kita tetap jalan. Dan jalan ni di seluruh negeri. Cuma dengan keterbatasan gitulah. Bukan tu Pudong Jabi. Kak Ani tahu berapa banyak projek pertanian ada di Jabi. Jabi nelayan tak ada gian dah. Sebab Jabi tak ada laut. Okay. Hak kita dak buat labur tokong, labur unjang, bantuan touch point nelayan, apa macam-macam lesen nelayan sampan, tak ada, dia sikit abut Jabi. Nak buat projek tanah terbiar, Jabi tak ada tanah. Nak buat projek macam kita buat ternakan lembu, pusat pembenihan ikan semua sekali, tanaman nenah, Jabi tak ada tanah. Jadi kita buat di tempat-tempat lain. Dan agihan ni sebenarnya sekata. Cuma adalah macam program-program nelayan tentu sekali tak ada oleh Ulu Terengganu. Sebab Ulu Terengganu cuma ada Patali lah. Patali dia tak ada nelayan situ. Kampung Pantai Ali dia Telemong. Tengok pada keadaan. Tapi ada program-program yang kita peruntukkan untuk daerah hulu. Ada. Dalam senarai kita tu rata, sebab bila kita merancang secara keseluruhan. Cuma dari segi fokusnya bagaimana, dari segi fokus dan tumpuan. Okey. Kak Mah minta sebut si Dandung sikit. Si Dandung pun lama dah kan jadi lapuk dah isu dia. Amat nak sebut gini je si Dandung ni. Si Dandung yang terakhir baru ni kebetulan dia berlaku lepas daripada Perhimpunan Agung UMNO. Tak apalah, kecek sikit bab politik sikit. Dalam perhimpunan tu macam-macam yang perwakilan daripada Terengganu berucap, degar-degar juga bunyinya. Jadi kita menjangkakan si Dandung ni adalah satu isu besar yang akan dibawa oleh saing kita alik sana. Tapi bila tengok pada soalan-soalan dewan yang mari, dia dalam 80% lebih kurang soalan berkisar pertanian. Dalam sidang dewan selama 3-4 hari tu hak pertanian dalam 80%. Tapi bila kita buat kerja, tanya lagu mana pun kita insya-Allah boleh jawab. Kemudian bila ucapan perbahasan titah tuanku hak bulan 3 baru ni, kuklah ada poin-poin hak besar yang nak diketengahkan. Tapi nampak hak bangun berucap tu, saya istilahkan sekadar bercakap soal parit lokal dalam kampung gitu je. Mana tak ada satu isu besar yang nak dibawa. Sehinggalah
Mak Said ni pesen dia cakap, lepas tu dia tu buat sidang media luar. Tanya kita jawab, dia tak ada. Style dia begitu. Jadi bila dia keluar buat sidang media, wartawan keluarkan berita. Keluarkan berita, sedangkan jawapan dari pihak kita belum didengar lagi. Sebab kita nak jadikan sidang dun ni jangan jadi macam zaman dia. Zaman dia orang kita cakap dia bangun bahan, tak ada nak cakap dia pakat ganggu, tak ada nak cakap dia pakat capur. Kita tak nak gitu. Biar tertib. Tengok macam isu saya dengan Mak Said bersabit dengan tanah di Kija dulu. Di Kija. Kita lock dia cakap. Dia kata apa yang dia nak kata, saya tak bangun jawab pun. Saya tanda je. Saya tanda, tapi dia keluar, tu dia buat sidang media. Kemudian wartawan tu keluar berita, Kerajaan Terengganu rampas tanah Penanah. Kita tak jawab lagi. Dan bila nak jawab dalam sesi penggulungan, saya tengok Mak Said tak ada. Kata tak sedap kalau tak ada. Sebab kita gentleman, kita bukan nak jawab dalam keadaan tuan tak ada. Kita nak biar dia dengar dan kita nak beri peluang untuk dia tanya balik. Ni baru orang panggil orang jantan, gentleman. Tengah bucak separuh penggulungan, Mak Said masuk. Kita baru sedap dia ada. Kan? Dan bila masuk isu tu, dia bangun. Saya kata sabar sekejap, saya habiskan perenggan ni, kemudian saya akan beri dia. Latar belakang kita dalam kita kena buat homework dengan betul, barulah kita hadir dalam dewan bawa nama baik kerajaan negeri dan kita boleh kemukakan fakta yang betul. Dia bukan benda main-main dan mudah-mudah. Tapi kalau tengok cabaran kita dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu ni macam tak ada cabaran. Dari segi soalan pun biasa-biasa dan kebanyakan tu ulangan hak tula. Walaupun ulangan hak tula, sebanyak mana yang ditanya hamba tak aja tolak. Hak untuk menolak atau menerima soalan ni atas esko je. Kalau kita kata tak mau jawab, kita tak boleh beri alasan pun. Tapi dah orang tanya, kita jawab. Kita jawab dan bila jawab, hak ni soalan bernotis. Ada soalan tambahan yang dia boleh tanya secara spontan. Hak soalan tambahan ni kalau sama-sama kita bolehlah kita pakat nak tanya apa soalan tambahan, tapi kalau daripada kawan lawan kita nak pakat lagu mana. Tapi setakat ni kita tak nampak ada satu cabaran besar dan tak ada satu isu besar yang dia bawa dalam sidang Dewan Undangan Negeri berapa. Cuma kita cuba kekalkan pendekatan harmoni. Biar nampak kita lain daripada mereka. Kalau mereka dulu jenis ganggu, kacau, tak ada fakta semua sekali. Yang penting boleh ganggu, nuntut tak bagi ruang kepada wakil-wakil rakyat kita bercakap. Kita lock. Kita lock dan ada slot kita untuk jawab. Biar nampak ada check and balance dan kita beri ruang. Bila jawab, kita beri peluang untuk mereka mencelah. Kalau sekiranya ada apa-apa lagi. Setakat ni rasanya Alhamdulillah. Nampak kita under control yang baik. Dan tengoklah sidang Dewan negeri yang terakhir untuk tahun ni sidang bajet dalam bulan 11 ni. Kalau ikut kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, di mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut, kalau sekiranya Parlimen dibubarkan sebelum daripada bulan Mac tahun depan, maka kerajaan Terengganu, Kelantan dan Kedah tak akan turut bubar. Dan maklumat terkini yang kita dapat, beberapa negeri yang diperintah oleh PS juga mengikut langkah yang sama. Maknanya tak bubar. Sebab kita kira bukan waktu yang sesuai. Kalau bajet petang bulan 10, lepas tu bubar bulan 11, mungkin kita akan mengundi semasa musim banjir. Masa musim banjir, tengah rakyat ditimpa musibah nak memindah pusat pemindahan. Jadi dari segi moralnya adalah silap. Kita duk sibuk nak mengundi. Sedangkan ketika tu yang diperlukan oleh rakyat ialah menyantuni mereka, menyelesaikan musibah yang sedang dihadapi oleh mereka. Macam mana kita orang politik duk sibuk nak mengundi? Sibuk nak mengundi, istilah kita. Kalau istilah rakyat dia kata apa? Sibuk nak berebut kuasa. Okay.
Orang tengah dia timpa musibah, jadi dia memberikan satu imej yang negatif kepada kita. Kemudian musim banjir ni dia dikira berakhir edah dia bulan Mac. Bulan Mac adalah edah musim banjir. Bulan 1 tu musim banjir lagi. Mana kalau dia pula-pula tempat-tempat air terjun dia tak buka lagi bulan 2. Bulan 3 barulah dikira berakhir musim banjir. Maka mana sabar kalau kita letak tadi. Dan kita nak gaduh mana? Sebab pilihan raya kita ni, pilihan raya kita dia bukan kira daripada tarikh kita mengundi 9 hari bulan 5. Dia kira daripada tarikh sidang parlimen yang pertama. Sidang parlimen yang pertama bulan 7. Maka penggah kita berakhir bulan 7 2023. Lepas daripada bulan 7 tu ada 60 hari lagi. Maknanya kita tak perlu gaduh. Kecuali kalau orang gaduh tu ada kepentingan peribadi yang terpaksa mereka segerakan. Ada kes mahkamah kita tak campur lah tu, tapi ada kepentingan peribadi yang menyebabkan mereka perlu segerakan. Yang nak ambil beritahu ni bukan nak letakkan kita dalam keadaan selesa, tapi biar kita letak dalam keadaan bersedia dan kita tahu batu penanda kita mana. Orang panggil time frame ni, batu penanda dan kita buat kerja di mana. Jadi bila pimpinan meletakkan begitu, nampak dah kerja kita mana, time frame kita nak letak batu mana, di mana titik garisan akhir yang perlu kita selesaikan semua kerja-kerja kita. Okay. Salam ya. Sila dengar dah. Okey. Yang pertama, macam ke Magang, dia di laut dan darat. Okey. Kalau kawasan lain mungkin kalau di kawasan Kuala ada darat dia. Okey. Kalau di kawasan kami Magang ni ada laut, ada darat. Okey. Jadi alhamdulillah datang anak kepada YP yang beri buat toko apa semua tu. Tapi masalah sekarang lek darat tu. Okey. Lek darat ni kalau kita tengok Magang pendiri tanah sawah terbiar itu masuk dalam kampung mampu masih banyak sekitar tu. Okey. Jadi sawah terbiar ni saya ingat orang tanah padi tu masa zaman saya kecil tu. Okey. Jadi macam mana kerajaan nak menghidupkan kembali. Okey. Sebagaimana di Kedah rakyat ni memang boleh hidup dengan tanah padi. Okey. Itu yang pertama. Sebab kalau saya banyak orang lupa tu lagi. Tanah biar ni. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanian. Jadi Terengganu kata maknanya terbuka ataupun macam ke pandang kepada pertanian tau. Pertanian ni kita terbuka kepada pertanian. Jadi ada yang merungu lah, ada yang merungu. Dia kata nak tanam saja anggur, tanam itu buat sesuatu. Tapi macam mana kita nak modal? Apabila pergi kat pertanian, pergi kat jabatan pertanian yang tak okey, boleh kita nak timbang-timbang, tapi kena sedia betul dulu, jangan ada betul dulu. Jadi bagi kami ni dia kata kalau nak tanam kok dalam sebari dua bari okey lah, tapi kalau nak jadi sara hidup tu jadi nak buat kuan. Okey. Nak kuan. Okey. Tanah padi di apa malak tu biar tanah padi kampung. Tanah sawit dah. Ada kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai kawasan padi zaman tok nenek kita dulu. Tapi telah ketiadaan sistem pengairan dan cleaning dan air umur sebahagiannya, kita kira sebagai kawasan yang tidak lagi berpotensi untuk dibangunkan. Sebab kalau kita nak tanam padi ni dia bukan cerita macam tanah sayur. Yang paling kosnya ialah menyediakan sistem pengairan. Dan sistem pengairan ni bukan kita boleh gali lagat. Dia kena tengok sungai tu daripada mana punca sehingga sub sungai tu nak mengalir ke mana. Jadi menyebabkan kita fokus kawasan jelapan padi ni, yang pertama dalam kawasan Aida Ketara. Kemudian yang kedua ada 12 jelapan padi yang berada di luar jelapan.
Dan ada beberapa kawasan baru yang kita mula buka, termasuk di Hulu Terengganu. Di Hulu Terengganu, di Kemaman pun ada, di Dungun pun ada, yang dikira masih lagi kawasan yang berpotensi. Ini kita buka. Dan hasilnya boleh tengok dalam jawapan saya dalam sidang DUN. Saya bentangkan peningkatan hasil padi kita. 2018 hasil padi kita cukup 43% keperluan rakyat. 2019 naik kepada 48%. 2020 naik 53%, 2021 naik 55.8%. Dan kita sasarkan sebelum daripada tirai plan strategik pertanian ditutup pada 2023, kita mampu mencapai 60% SSL, self-sufficient level, ataupun kadar cukup nak makan sendiri. Kadar cukup sara diri dia panggil. Masa saya mula-mula masuk dulu 2018, kita cuma ada kilang padi yang beroperasi di Bukit Kenok, DJT, satu. Di Bukit Kor, di Marani, satu. Tapi fokus utama kepada kilang benah di Bukit Kenok. Menyebabkan lori-lori yang bawa padi, ada ketikanya perlu beratus hari semalam nak tunggu giliran masuk kilang. Sekarang ni Alhamdulillah, dalam tempoh 4 tahun, dia dah meningkat menjadi kilang benah satu, yang sedia ada. Kilang Lembaga Pertubuhan Peladan di Baru Masin, Sempadan, Jambi dengan Hulu Besut. Kita ada 2 kilang swasta di Kerandan, dan kita ada 1 di Bukit Kor di Maran. Menjadikan kilang kita ni 5 cukup dah untuk nak proses padi, dan padi Terengganu tak perlu lagi pergi Kedah. Sebelum ni kena pergi Kedah. Naik lori, naik bukit, turun bukit, jumpa gajah tengah jalan kau gerik mana nak boleh kau sapak Kedah. Sekarang ni memadai dia proses dia Terengganu saja. Jadi banyak dah yang kita buat untuk industri padi. Kalau kita tengok dalam baru padi di sekitar Besut dengan Setiu, daerah tumpuan kita ni, budak-budak kata boleh buat belum memutur dah dia kata jalan dalam baru padi. Maknanya comelnya kita buat dengan bajet yang begitu terhad. Cuma ada kawasan-kawasan yang kita kira bukan lagi tumpuan. Macam baru ni di kawasan sekitar Marah, di sekitar Wakaf Pelang, kita terpaksa batalkan penguzunan padi dalam 300 hektar sebab kita perlu jejak di bumi nyata keliling itu rumah belaka dah. Bila kawasan tu masih dizonkan sebagai kawasan padi, kalau tuan tanah nak mohon tukar syarat daripada tanah padi kepada tanah rumah kediaman, dia tak akan lepas sebab dia sekat dekat penguzunan. Maka kita kena pijak di bumi nyata, padi tak boleh nak buat dah, maka kita batalkan penguzunan dan terbuka untuk rakyat kita buat pembangunan lain. Gitulah dari segi guna tanah. Yang kedua dari segi modal. Sebenarnya kerajaan negeri Terengganu ni satu-satunya kerajaan yang menyediakan modal untuk petani. Namanya skim bantuan modal tani. 5 juta setahun kita sedia dalam bentuk pinjaman mudah patuh syariah tanpa faedah. Tak perlu selit gaji, tak perlu penyata gaji, tak perlu borang LHDN. Hak pentingnya biar nak buat kerja je. Jadi betul macam disebut tadi, pegawai-pegawai ni dia nak tengok kita boleh menyediakan sebahagian daripada modal. Contohnya tanah ada sekat, nak buat kolam, nak buat pinjaman. Kalau pegawai kita tengok duk rok semua sambung, kita nak beri rana. So kurang-kurangnya terang dulu tanah tu tak. Barulah orang panggil nampak gaya nak buat kerja kan. Maknanya kalau kita beri modal dalam keadaan tak nampak tanda orang nak buat kerja, kemungkinan besar saja juga. Maknanya kita beri bukan kepada orang yang nak. Syarat lain kita dah permudahkan belaka. Tak ada penjamin, tak ada faedah, patuh syariah, tak perlu sebarang kertas. Apa pentingnya boleh tunjuk kerja mana nak buat je. Tu je. Dan kerajaan Terengganu satu-satunya kerajaan yang ada dana tersendiri. Daripada tahun 2019 5 juta, 2020 5 juta, 2021 5 juta, tahun ni pun 5 juta dalam bentuk skim bantuan modal tani. Cuma kita tak bagi PT. Yang kita bagi ialah PT nak beli gapa. Dia senaraikan. Contohnya orang nak buat fertigasi, dia nak takir air, dia nak pam air, dia nak paik, dia nak peralatan-peralatan lain. Bawa sebut harga. Kalau dia ada kedai yang dia boleh cari sendiri, silakan. Kalau dia tak ada kedai, kita tolong cari.